masa mula-mula buka sawit ni memang orang pandang sinis kat kita sebab kita wanita. Memang dari seginya kita nampak ia kasar, sesuai untuk lelaki. Tapi kita sebagai wanita boleh tanam pokok kelapa sawit ni seperti mereka juga. Padahal memang banyak tentangan. Ada yang cuba untuk merosakkan tanaman kita, tapi kita anggap macam itu adalah sebagai serpihan yang negatif yang kita boleh halang. Jadi kita teruskan perjuangan kita. Minyak sawit Malaysia adalah minyak mampan yang terbaik. Industri minyak sawit, komoditi pertanian utama negara dan penyumbang keempat terbesar kepada ekonomi Malaysia secara keseluruhannya. Susulan pandemik COVID-19, kegiatan industri sawit negara turut terjejas setelah mengalami penurunan ketara pengeluaran minyak sawit negara. Bagaimanapun, melalui program pembiakbakaan dan usaha pemasaran berterusan, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi KPPK serta agensi di bawahnya kembali memberi sinar kepada industri yang wujud sejak tahun 1917 ini, di mana prestasi pengeluaran sawit negara menunjukkan peningkatan menggalakkan. Peningkatan positif ini turut dinikmati oleh pekebun-pekebun kecil seperti Jaharah Alias. Wanita berkelulusan Diploma Kajian Sebaran Am ini merupakan seorang penulis novel dan drama televisyen sebelum bergelar pekebun sawit. Jadi sebenarnya saya masuk ke ladang kelapa sawit dan tak sengaja lah tu. Secara satu kebetulan, bila saya tengok yang kebun saya terbiar tadi, jadi saya rasa saya perlu tanam kelapa sawit semula lah, tanaman kelapa sawit yang baru. Jadi situlah bermulanya. Padahal walau sebelum ini kita sentiasa nampak kelapa sawit kan, orang buat buah sawit, orang buat kerja sawit, tapi kita tidak meninggalkan kesan apa-apa dari di hati kita. Tapi itulah satu petang tu mungkin Tuhan beri kita hidayah untuk kita dapat menanam pokok kelapa sawit itu sebagai sumber pendapatan. Jadi saya teruslah pergi ke pejabat MPOB di Kuala Selangor di bawah Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi. KPPK komited membantu pekebun kecil mendapatkan pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO bagi pengeluaran minyak sawit secara lestari dan peningkatan produktiviti buah tandan segar BTS. Antara bantuan disediakan oleh KPPK menerusi agensi di bawahnya MPOB adalah yuran pensijilan minyak sawit Malaysia MSPO, latihan berkaitan MSPO dan penyediaan peralatan perlindungan keselamatan diri PPE. Oleh kerana saya seorang penulis, jadi kita memang suka membaca. Pembacaan saya dari buku-buku lain lah mengenai kelapa sawit. Selain itu buka Google juga dunia apa yang dikatakan kelapa sawit dengan mengenai bajanya, cara menanam pokok sawit. Kita mesti ada ilmu untuk menanam kelapa sawit. Bukan sahaja sekadar tanam. Bila kita tanam, kita tinggal, maknanya kita rugilah. Sebab membuka sawit ni modal yang banyak. Kita kena, sudah diberi benih yang baik, kita kena menjaga dia untuk beberapa tahun sehingga menjadi pokok yang cantik. Apabila Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi menyarankan pekebun kecil untuk mengambil sijil MSPO, saya adalah orang yang terawal di kawasan saya Jeram, Kuala Selangor. Sehingga kini kebun saya telah pun diberi sijil MSPO. Selain itu, Koperasi Penanam Sawit Mampan KPSM juga antara langkah strategik kerajaan menerusi KPPK bagi menjamin keterlibatan pekebun kecil dalam model ekonomi baharu yang memberi tumpuan kepada pengendalian koperasi serta industri kecil dan sederhana. KPSM menjalankan perniagaan yang memberi kesan langsung kepada peningkatan pendapatan ahli seperti jualan buah tandan segar berkelompok dan pembelian input secara pukal. Selain boleh terbabit dalam perniagaan lain untuk memperkukuh status kewangan koperasi yang kemudian diagih sebagai dividen kepada ahli. Kenangan manis ialah pada bulan Mac dan bulan April buah kelapa sawit kita meningkat harganya. Kebetulan pula oleh kerana kita mengamalkan sistem GAP yang diberi tunjuk ajak oleh pihak MPOB, iaitu Amalan Pertanian Baik. Saya memberi baja kepada pokok saya sebanyak 3 kali setahun. Kemudian saya mencantas dahan pokok selama 2 kali setahun. Dan saya pastikan bahawa 2 pelepah mesti ada di bawah tandan. Itu adalah syarat-syarat yang diberi oleh MPOB. Jadi ia menghasilkan buah yang banyak. Jadi BTS kita, buah tandan segar kita dapat diperoleh dengan banyak. Jika dulu pada peringkat permulaan buah BTS saya adalah lebih kurang 10 tan atau 13 tan untuk 1 tahun. Dengan adanya
sistem perladangan yang diajar oleh pihak MPOB, kita dapat meningkatkan buah sawit saya menjadi hampir 30 tan untuk 1 tahun. Walaupun kerjaya pekebun sawit sinonim dengan golongan lelaki, bagi Jaharah, tiada yang mustahil untuk golongan wanita turut menggapai kejayaan dalam industri utama negara ini. Harapan saya tinggi. Saya menyeru semua kaum wanita bangkit dan bangun. Jika ternampak di kawasan mereka atau tanah-tanah keluarga mereka yang terbiar, usahakanlah. Jangan menganggap bahawa untuk perladangan sawit ini hanya untuk lelaki. Memang dari seginya kita nampak ia kasar, sesuai untuk lelaki. Tapi kita sebagai wanita boleh tanam pokok kelapa sawit ni seperti mereka juga. Yang penting adalah membakar semangat kita untuk meneruskan perjuangan kita menanam pokok kelapa sawit. Malah kita akan menjadi sebahagian daripada warga minyak sawit Malaysia kerana memberi sumbangan untuk negara.